Baik, kita nak terus ke Bukit Kewangan bersama Rizal Zulkafli yang akan menemu bual pemain industri ataupun mereka yang terjejas akibat kesan COVID-19 ini melalui Skype. Rizal, silakan Rizal. Terima kasih Hakim. Dan tentunya sektor pelancongan juga meliputi sektor makanan dan juga minuman. Ini sektor terkait dengan jumlah yang pelancong dan juga orang dalam negara belanjakan ketika sebelum PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan, dan sekumpulan 150 ke 300 pemilik dan juga pengusaha restoran dengan pendapatan 1.5 bilion ringgit setahun dan menggaji 10,000 pekerja memohon kepada kerajaan untuk bantuan berkenaan pekerja dan juga sewa premis. Ini disampaikan dalam satu surat atau kenyataan yang diedarkan pada semalam 25 hari bulan Mac. Kita bersama dengan wakil daripada gabungan ini, Ketua Pegawai Eksekutif Boat Noodle Sendirian Berhad, Tony Lim. Hello Tony. Hello. Hai Tony, selamat pagi. Tony, mungkin Tony boleh ceritakan berkenaan dengan keadaan semasa operasi restoran dalam gabungan ini dan juga apakah yang paling terjejas ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini, Tony? Ya, boleh. Gabungan ini baru diwujudkan dalam beberapa hari ini under satu emergency. So banyak restoran operator yang telah we meet on WhatsApp, form satu group. Dengan secepat mungkin kami buat satu survey dengan tahu berapa bisnes yang terjejas, employment kita yang terjejas, semua benda macam tu. So far, yang boleh nampak dalam group yang dalam 150 restoran atau so yang membuat survey dalam group ini, bisnes yang terjejas sampai hari ini dah dekat 90% down. 90% dari segi pendapatan? Pendapatan. Okey. Bagaimana pula dengan operasi dan juga pekerja? Bagaimanakah restoran ini berhadapan dengan kejatuhan jualan 90% ini dan juga apakah yang terjadi kepada pekerja mereka? So far, pekerja masih berada dalam company. Mengapa? Sebab pekerja ini bukan sesuatu yang senang untuk restoran-restoran untuk retrench atau let go. Mereka memang semua aset company. Mereka ada skill dengan training yang diperlukan. Untuk 2 minggu pertama, all companies try their best. Banyak juga owner yang keluarkan duit sendiri pun ada, yang telah buat request untuk landlord, tolonglah ringankan rental semua, so we can keep employment steady, tak retrench orang macam tu. So far yang boleh saya nampak, kalau selepas extension semalam, banyak dah yang sudah start cerita pasal boleh tak kalau kita unpay dia orang, sebab sekarang kan banyak yang rules untuk human labour law semua pun tak clear sangat lagi. Ada cakap boleh unpay, ada yang tak boleh unpay, banyak macam tu. But I think for the extension, the wait effect will kick in. Banyak I think yang akan terpaksa untuk buat retrenchment juga selepas ini. Dan Tony, ada 2 permintaan yang disuarakan dalam surat yang dihantarkan kepada mereka yang dalam penggubal polisi. Apakah 2 permintaan utama kepada kerajaan tersebut? Saya tahu pertama adalah berkenaan dengan bantuan untuk memastikan gaji pekerja dapat juga disokong oleh kerajaan dan juga pemain industri. Ya, betul. So 2 poin yang kita nak sampaikan yang harap kerajaan yang boleh tolong ni. First one is payroll assistance. Payroll assistance ni sebagai kita berharap government boleh tolong dalam bentuk gaji pekerja tempatan untuk restoran. Itu pertama. Kedua, rental relief. So kerajaan boleh tolong juga landlord yang bagi rental rebate supaya mereka akan juga dapat mungkin dalam form of tax break untuk mereka orang yang rental yang dia orang rebatekan untuk restoran operator. Dan permintaan yang kedua juga berkenaan dengan sewa. Sewa, betul. So like I mentioned tadi, kalau boleh juga government, kita berharap government akan tolong landlord pemunya rent premise yang bagi rental rebate dapatkan tax break untuk landlord semua.
Dan bagaimana pula dengan pengumuman yang diumumkan oleh kerajaan dan juga Bank Negara pada hari semalam berkenaan dengan penangguhan pembayaran balik pinjaman untuk SME kerana setengah-setengah daripada restoran ini adalah juga SME. Saya tahu ada SME yang mendapat pembiayaan daripada equity dan juga pinjaman percampuran tersebut. Bagaimanakah Tony sebagai contohnya? Adakah Tony melihat mendapat manfaat daripada pengumuman daripada kerajaan semalam? Itu memang. Untuk banyak juga pengusaha restoran juga banyak is on loan and financing. Itu banyak tolong. Daripada segi apa, Tony? Mungkin Tony boleh terangkan secara perincian sikit? Okay. I think the biggest impact yang paling besar dalam MCO period ni, inflow cash or income telah jadi dekat dengan 10% less. So untuk satu bulan ni, hampir tak ada inflow yang termasuk dalam bisnes ini. So untuk untuk deferment payment untuk loan semua ni, itu akan tolong dari segi cash flow. Itu dah memang pasti. So cash flow yang on hand sebelum NCO terjadi ni mungkin boleh dapat lagi untuk tahan bayar gaji lagi, untuk mungkin tahan untuk bayar rental selepas MCO ni dilifted. Dan Tony, kita tahu juga ada berkenaan dengan penghantaran dan juga bawa pulang makanan. Adakah ini tidak cukup untuk menampung restoran-restoran ini untuk tempoh 2 minggu pertama ataupun 8 hari pertama MCO tersebut? Tidak cukup langsung. Sebab banyak restoran yang wujud dalam shopping mall yang kita tahu, banyak shopping mall yang tutup. Shopping mall, itu bukan salah shopping mall. So, shopping mall pun kena tengok. Untuk essential dia orang buka untuk basement saja kan. So kalau restoran di tingkat 2, 3, 4 dia kata akan buka. Sebab kalau buka satu kedai satu tingkat restoran, utility semua kena share. Itu memang doesn't make sense for the mall to operate that way. So banyak juga restoran akan tutup 100%. Untuk yang delivery mungkin dalam out of shopping mall boleh dapat lagi untuk delivery. Yang dalam shopping mall tu memang susah nak buat delivery. Dan saya tahu daripada kaca TV ketika ini, daripada surat dan juga dokumen dihantarkan oleh Tony dan juga rakan-rakan Tony kepada penggubah polisi, 11,159 pekerja dengan gaji 17 juta setiap bulan, mereka ini harus dijaga. Mungkin Tony boleh jelaskan bagaimanakah untuk memastikan 11,000 orang dalam industri ini tidak dibuang pekerjaan. Saya tahu Tony ada berikan cadangan sebentar tadi, mungkin Tony boleh ulangi cadangan tersebut seperti Tony bercakap dengan kerajaan pada ketika ini. So saya harap kerajaan akan dapat menolong mereka yang dalam pekerja industri restoran, terutamanya pekerja lokal tempatan. Yang kalau boleh kita berharap kerajaan dapat tolong dalam segi bentuk assistant salary dia orang, up to 50% salary dia orang. Ini mungkin permintaan yang sangat-sangat tinggi, saya faham. Tapi ini juga satu bentuk yang kita nampak di negara-negara lain di Europe macam UK atau Hong Kong sebelum ni. So inilah yang bentuk yang paling direct sekali yang kita boleh harapkan untuk subsidi gaji dia orang. Dan Tony dan rakan-rakan tidak mahu buang pekerja ini? Tidak mahu langsung. Sebab mereka kami dah spend so much time to train them. They are such an asset to the company. Sedih sangat kalau nak buang dia orang. Terima kasih Tony Lim, Ketua Pegawai Eksekutif Boat Noodle Sdn Bhd, bincangkan berkenaan dengan situasi yang dihadapi oleh gabungan 150 ke 300 restoran di Malaysia pada ketika ini. Untuk laporan lanjut berkenaan dengan harapan pemain industri, kita teruskan bersama kami di Astro Awani dalam jam-jam akan datang. Kembali kepada Hakim di WTC. Hakim. Baik, terima kasih Reza Zulkifli.